selamat sejahtera saudara-saudari sekalian dalam Tuhan. Masa berlalu dan kami telah menyampaikan khutbah dalam talian selama 1 tahun dan 2 bulan. Syabas kepada anda yang telah mengikuti seksi khutbah mingguan kami. Ketika kerajaan mengumumkan MCO untuk kali ketiga, kita tidak dapat menahan diri daripada merasa kecewa kerana selepas setahun kita masih belum menangani wabak ini dengan sepenuhnya. Dan kita bertanya, bilakah wabak ini akan berakhir? Dan saya mahu menggalakkan semua dengan membaca dari Roma bab 8 ayat 28. Kita tahu bahawa Allah mengendalikan segala hal sehingga menghasilkan yang baik bagi orang yang mengasihi Dia dan yang sudah dipanggilnya sesuai dengan rancangannya. Roma 8 memberi kepastian bahawa Tuhan mengendalikan segala hal. Dalam MCO ketiga ini, Tuhan masih bekerja walaupun kita tidak dapat melihat ataupun merasakannya. Kepercayaan ataupun trust sangat penting. Bukan hanya mempercayai apa-apa sahaja, tetapi mempercayai kata-kata Tuhan agar pada waktu kita tidak dapat melihat dan tidak dapat merasakannya, kita boleh terus yakin bahawa Tuhan akan menghasilkan yang baik untuk kita. Sebelum mendengar khutbah hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa di syurga, kita ucapkan syukur kerana walaupun kita tidak dapat bersua muka selama 1 tahun lebih, kita tetap berpeluang mendengar ajaran firman-Mu atas talian. Kami berdoa agar Engkau akan bertemu dengan kami pada waktu ini dan biarlah firman-Mu berbicara kepada kita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Petikan hari ini akan diambil daripada Efesus bab 5 ayat 1, ayat 8 hingga 11 dan ayat 15 hingga 18. Kerana kamu anak-anak Allah yang dikasihinya, kamu mesti berusaha mengikut teladannya. Dahulu kamu hidup dalam kegelapan, tetapi sekarang kamu telah menjadi umat Tuhan, maka kamu hidup dalam cahaya. Itulah sebabnya kamu mesti hidup seperti orang yang hidup dalam cahaya, kerana cahaya itulah yang menyebabkan orang melakukan segala sesuatu yang baik, adil dan tulus. Berusahalah untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Janganlah melakukan perbuatan tidak berguna yang biasa dilakukan oleh orang yang hidup dalam kegelapan. Sebaliknya, kamu harus mendedahkan perkara-perkara itu. Oleh itu, perhatikanlah cara hidup kamu dengan baik. Janganlah hidup seperti orang bodoh, tetapi hiduplah seperti orang bijak. Setiap kali kamu berpeluang melakukan apa yang baik, gunakanlah peluang itu kerana masa ini masa yang jahat. Janganlah bertindak bodoh, tetapi berusahalah untuk mengetahui apa yang dikehendaki Tuhan bagi kamu. Janganlah kamu menjadi mabuk oleh wain, kerana hal itu akan merosakkan hidup kamu, tetapi hendaklah kamu dikuasai oleh Roh Allah. Cuba teliti gambar ini. Apakah yang anda dapat lihat? Dalam gambar ini ada banyak payung. Semua mempunyai bentuk dan kegunaan yang sama. Namun di antara semua payung berwarna hitam, hanya satu yang berbeza, iaitu payung yang berwarna hijau. Payung hijau mempunyai perbezaan yang ketara dari semua payung yang lain dan begitulah seharusnya hidup kita. Tetapi bagaimana kita boleh hidup berbeza? Efesus bab 5 ayat 1 berkata, sebagai anak-anak Allah, kita seharusnya mengikuti teladan Allah. Mengikuti teladan Allah membawa maksud mengikuti contoh ataupun sifat Allah. Kita tahu Allah itu pengasih. Segala yang Allah lakukan adalah kerana kasih. Dan kita mencontohi Allah untuk kasih, to love dalam sehidup seharian kita. Namun ada kalanya kita melakukan apa yang tidak sepatut dilakukan. Kalian pasti pernah mendengar teguran begini. Kamu kan Kristian. Kristian pun buat begitu juga ke? Oleh itu, kita perlu selalu diingati akan panggilan Allah untuk menjalani kehidupan yang berbeza.
Efesus ayat 8 mengatakan bahawa dahulu kami hidup dalam kegelapan, tetapi sekarang setelah menjadi umat Tuhan iaitu anak Allah, kita hidup dalam cahaya. Di sini, ciri-ciri orang yang hidup dalam cahaya adalah baik, adil, tulus, suci, soleh ataupun righteous ya. Dan ciri-ciri orang yang hidup dalam kegelapan adalah bertentangan dengan mereka yang hidup dalam cahaya, iaitu jahat, dosa, kemusnahan. Saudara-saudari sekalian, orang-orang di dunia ini tidak mengenal Allah. Mereka tidak tahu mengenai ajaran firman Allah dan nilai moral dari segi kelakuan dan pemikiran mereka tidak sama dengan apa yang telah Allah tentukan untuk umatnya. Sebaliknya, kita sebagai anak-anak Allah, kita mengenal Allah dan kita percaya kepadanya. Kita juga tahu akan ajaran firman-Nya dan kita hidup berasaskan firman-Nya. Dan dengan itu hidup kita bersinar seperti cahaya terang bagi orang-orang di dunia dan di sekeliling kita yang mungkin masih hidup dalam kegelapan. Dengan itu, apabila orang melihat kita, mereka dapat lihat bahawa hidup kita memang berbeza daripada orang-orang di dunia. Saudara-saudari sekalian, inilah jenis perbezaan yang Allah inginkan untuk kita. Perbezaan yang menunjukkan kita benar-benar anak-Nya, kita benar-benar umat-Nya. Sebagai anak-anak Allah, kita bukan sahaja hidup berbeza, tetapi juga dikehendaki menyelidiki cara hidup kita. Ayat 15 berkata, perhatikanlah cara hidup kamu dengan baik. Janganlah hidup seperti orang bodoh, tetapi hiduplah seperti orang bijak. Maksudnya ayat 15 meminta kita untuk perhatikan, untuk selidiki, untuk cek cara hidup kita. Kebanyakan masa kita menyelidiki hidup diri apabila berdepan dengan masalah ataupun krisis, ataupun ketika kita perlu membuat keputusan penting. Selain daripada itu, kita hanya menjalani kehidupan tanpa berhenti untuk merenung ataupun untuk menyelidiki keadaan kehidupan kita. Kawan-kawan yang dikasihi, jika anda salah seorang daripada mereka yang belum ataupun tidak pernah menyelidiki cara hidup anda, saya mendorong anda untuk mengambil masa untuk menyelidiki bagaimanakah kehidupan anda sekarang. Dan anda akan mendapati ia membawa manfaat yang sangat besar. Saya boleh memikirkan dua manfaat yang kita boleh dapati daripada menyelidiki cara hidup kita. Ketika kita menyelidiki hidup kita, ia memberi peluang kepada kita untuk diingatkan akan panggilan Allah dalam hidup kita, iaitu untuk menjalani kehidupan yang berbeza daripada orang-orang di dunia ini. Dan kedua, ia juga memberi kita peluang untuk menilai semula keutamaan kita berdasarkan firman Tuhan. Ada apa yang benar-benar penting dalam hidup kita. Ada apa-apa tabiat atau kelakuan yang kita perlu ubah atau perbaiki. Ataupun adakah kasih untuk Allah sudah hilang ataupun sudah jadi sejuk. Sewaktu menyelidiki kehidupan kita, kita dapat membuat pilihan. Sama ada hidup sebagai orang bijak ataupun orang bodoh. Kita tahu bahawa ciri orang bodoh ialah hidup dalam kegelapan ataupun ikut jalan kegelapan. Chokmah, iaitu bahasa Ibrani untuk bijak, membawa maksud pengetahuan ataupun kemahiran. Oleh itu, orang bijak akan menggunakan pengetahuan akan kebenaran firman Allah dalam kehidupan harian dan hidup dalam cahaya. Kita bukan sahaja harus menyelidiki cara hidup kita, tetapi juga harus gunakan masa dengan bijak. Ayat 16 berkata, setiap kali kamu berpeluang melakukan apa yang baik, gunakanlah peluang itu kerana masa itu masa yang jahat. Adakah anda mempunyai penyesalan? Kita semua pernah menyesal kerana tersalah cakap, terlepas peluang untuk melayani Tuhan, terlepas peluang untuk menghargai ibu bapa kita, terlepas peluang untuk memberi pertolongan,
ataupun tidak sempat minta ampun ataupun gagal membuat pilihan yang baik dan banyak lagi. Adakah ianya bagus jika ada butang untuk ditekan untuk menebus masa yang berlalu? Dengan semua beban penyesalan dalam hati dan fikiran kita, jauh di dalam hati kita berharap ada butang yang kita boleh klik untuk menebus masa yang berlalu supaya kita boleh bermula sekali lagi untuk membetulkan apa yang kita kesali. Tetapi ini cuma angan-angan. Mustahil boleh menebus masa yang berlalu. Oleh itu, kita mesti belajar untuk melakukan apa yang baik, apa yang sepatutnya jika mempunyai peluang. Selain daripada itu, kita juga harus ketahui kehendak Tuhan. Ayat 17 berkata, "Janganlah bertindak bodoh, tetapi berusahalah untuk mengetahui apa yang dikehendaki Tuhan bagi kamu." Kehendak Tuhan ada kena-mengena dengan rancangannya untuk manusia ciptaannya. Titus bab 2 ayat 12 berkata demikian. Rahmatnya mengajar kita supaya hidup saleh dan tidak mengejar hal-hal keduniaan. Di dalam dunia ini kita harus hidup dengan mengawal diri, jujur dan menghormati Allah. Saudara-saudari sekalian, inilah jenis kehidupan yang Allah mahukan untuk semua. Cuba bayangkan jikalau semua orang di dalam dunia ini hidup seperti Titus 2 ayat 12. Dunia ini mesti sebuah tempat yang hebat untuk didiami. Betul kan? Akhir sekali, kita harus dikuasai oleh Roh Allah. Ayat 18 berkata, "Janganlah kamu menjadi mabuk oleh wain, kerana hal itu akan merosakkan hidup kamu. Tetapi hendaklah kamu dikuasai oleh Roh Allah." Salah satu hiburan orang duniawi adalah minum wain ataupun arak. Kalau minum dengan sederhana, okeylah. Tetapi akibat pengambilan arak yang berlebihan, itulah punca segala masalah. Sebab seseorang yang mabuk akan cakap yang bukan-bukan dan juga sanggup melakukan perkara yang biasanya mereka tidak berani buat, yang pada akhirnya membawa kepada penyesalan. Saya tidak perlu huraikan dengan banyak di sini sebab kita semua pernah melihat kerosakan akan pengambilan arak yang berlebihan dengan mata sendiri ataupun telah membaca mengenainya di Facebook, surat khabar ataupun majalah. Sebaliknya, biarlah hidup kita dikuasai oleh Roh Allah. Galatia bab 5 ayat 22 hingga 23 memberitahu apa yang terjadi apabila seseorang dipimpin oleh Roh Allah. Mari kita baca bersama-sama. Sebaliknya, inilah hasilnya jika dipimpin oleh Roh Allah. Mereka saling mengasihi, bersukacita, hidup rukun, sabar, berbudi, baik hati, setia, rendah hati dan dapat mengawal diri. Tidak ada hukum yang melarang perkara-perkara seperti itu. Dalam pendek kata, dikuasai oleh Roh Allah lebih baik daripada dikuasai oleh wain. Jadual di skrin menunjukkan perbezaan yang ketara di antara Roh Allah dan wain. Roh Allah diberikan oleh Allah, manakala wain adalah buatan manusia. Ya, seseorang yang dikuasai oleh Roh Allah akan dipimpin oleh Roh Allah dan tidak akan menjadi mabuk. Tetapi seseorang yang dikuasai oleh wain akan jadi mabuk dan akan melakukan perkara yang tidak sepatut dilakukannya. Akhirnya seseorang yang dikuasai oleh Roh Allah dapat hidup berbeza dan membawa kebaikan. Tetapi seseorang yang dikuasai oleh wain membawa kepada penyesalan. Jelas sekali daripada jadual ini, kehidupan yang dikuasai oleh Roh Allah merupakan kehidupan yang jauh lebih baik dan inilah jenis kehidupan yang akan menunjukkan perbezaan yang ketara di antara anaknya daripada orang-orang di dunia. Saudara-saudari sekalian, kesimpulan daripada Efesus bab 5 ialah ini. Kita sebagai anak-anak Allah harus berusaha mengikuti teladannya. Sebab dahulu kita hidup dalam kegelapan. Tetapi sekarang setelah menjadi umatnya, kita harus hidup
dalam cahaya. Mungkin anda berpendapat bahawa anda cuma seorang manusia yang biasa dan panggilan Allah untuk menjalani kehidupan yang berbeza daripada orang-orang di dunia ini bukan untuk anda. Hakikatnya kita semua manusia biasa, tidak mempunyai apa-apa keistimewaan. Tetapi Allah tetap menerima kita sebagai anak-Nya. Oleh itu, sahutlah panggilan Allah untuk mengikuti teladannya, menjalani kehidupan yang berbeza daripada orang di dunia. Supaya melalui hidup kita, orang yang belum mengenalinya mempunyai peluang untuk mengenali Allah dan mempercayainya. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah di syurga, terima kasih kerana melalui Efesus 5 telah mengingatkan kita akan panggilan-Mu kepada kita untuk menjalani kehidupan yang berbeza dari orang-orang di dunia. Kita mahu menyahut panggilan-Mu untuk hidup kita. Dan kami berdoa agar kita akan dikuasai Roh Allah supaya boleh hidup berbeza dari yang lain di dunia ini. Dengarlah doa kita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekian daripada saya untuk kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Jaga diri dan bye.